antaranya lah ciri-ciri boneka yang sesuai untuk kanak-kanak. Pertama sekali tengok jenis boneka itu. Kalau kita nak persembahkan boneka itu di dalam kelas, kita mesti hasilkan boneka yang boleh bergerak. Misalnya kalau boneka tangan contohnya kan, dia boleh buka mulut je, seolah-olahnya dia sedang berinteraksi. Selain daripada itu, boneka itu juga sederhana saiznya, besarnya, boleh sesuai lah untuk digunakan di dalam kelas. Dan dibantu oleh elemen-elemen lain biasanya. Elemen-elemen inilah yang boleh menjadikan persembahan boneka itu menjadi menarik atau tak. Sebagai contohnya, kalau kita masukkan unsur-unsur seperti props dia, ada elemen muzik dan juga pencahayaan dan susunan pentas yang sesuai, ianya juga boleh membantu satu persembahan boneka yang baik. Tajuk yang kita nak persembahkan untuk boneka ini sebenarnya sangat luas, umum. Kalau kanak-kanak, kalau saya fokuskan di pendidikan awal kanak-kanak prasekolah contohnya kan, dia lebih kepada cerita-cerita yang dekat dengan kanak-kanak itu. Kalau masyarakat pun kita tak boleh jauh sangat daripada pengalaman kanak-kanak ni. Dia lebih kepada kekeluargaan kan. Itu juga dengan cerita-cerita binatang kan. Walaupun cerita-cerita binatang, tapi kita kaitkan dengan kemasyarakatan, kekeluargaan yang lebih dekat dengan dia. Dari situ dari segi tema. Jadi maknanya apa saja tema pun boleh kita laksanakan, tetapi biar dia nampak lebih kecil skop dia. Dari segi tema sama saja, kita boleh buat apa-apa saja tema lah. Cuma nanti mungkin kita nak buat cara mana kita nak apply boneka itu saja yang berbeza. Ada dua perkara yang berbeza itu. Sekiranya kita nak dalam bentuk boneka yang secara live di dalam kelas, caranya lain. Di dalam PDPR pandemik ini kita buat cara rakaman biasanya. Maknanya boneka tu telah pun kita rakam terlebih dahulu. Okey, dari segi tema saya ingat sama saja dengan keadaan biasa. Apa-apa tema pun boleh kita buat. Untuk menghasilkan boneka semasa pandemik ni, sebenarnya penghasilan sama saja seperti kalau bukan masa pandemik pun. Cumanya beza satu saja, iaitu pada masa ini kita menghasilkan katakan kita nak buat persembahan boneka bayang contohnya kan. Kita kombinasikan dengan boneka lain. Misalnya bayang dan juga boneka tangan contohnya. Penghasilannya tu sama, prosesnya sama, cuma dia ada tambahan sikit, iaitu dia mesti dirakam. Itu saja. Sebab nanti kita nak meet ataupun gunakan GC, kita nak meet, kita akan tayangkan video. Itu saja beza dia. Jadi apabila kita buat pengajaran dalam meet, kita akan tayangkan saja video itu. Cumanya kelebihannya adalah apabila kita buat rakaman, kita boleh edit. Edit sesi itu. Kalau salah kita boleh betulkan. Kalau kita nak tambah dengan elemen lain sangat sesuai, misalnya kita nak edit suara ataupun kesan-kesan bunyi khas dan sebagainya. Kemudian kita boleh dalam sesi pengajaran juga kelebihannya nanti kita akan boleh stop sekejap, kemudian kita akan berbual dengan kanak-kanak dan kita sambung balik selepas itu. Itu kelebihannya. Dari segi penghasilan, dia sama saja prosesnya dengan waktu bukan pandemik. Itu saja. Kalau kita perhatikan di prasekolah, boneka ni salah satu sesi ataupun di bawah kaedah drama. Ini teknik saja, teknik boneka di bawah drama. Yang mana teknik boneka ini adalah salah satu kaedah belajar menerusi bermain sebenarnya. Pecahan dia banyak, belajar menerusi bermain. Jadi bila sebut saja belajar menerusi bermain, kanak-kanak memang suka. Memang suka. Dan banyak kelebihan apabila kita apply boneka dalam sesi pengajaran. Pertamanya dari segi mengekalkan fokus contohnya kan. Kita pun sedia maklum kanak-kanak pra ni biasanya dia fokus dia hanya sekejap.
boleh dalam 10 minit ke 15 minit saja dia fokus. Jadi apabila kita buat teknik boneka ini, kita apply kan dia, pertama sekali kita dapat mengekalkan fokus tu dengan cara itu bergantung kepada boneka kita lah. Kalau menarik, maknanya kanak-kanak ni akan berminat untuk meneruskan sesi. Okay. Bila menarik, maksudnya secara tak langsung dia merangsang kanak-kanak ni untuk terus belajar. Dan dalam masa yang sama, bila kanak-kanak berminat, dia terlibat secara aktif dalam sesi. Ya. Sebab kita sedia maklum apabila kita buat secara live boneka ini, kadang-kadang kita sertai kanak-kanak tu dalam sesi. Misalnya dia akan memegang watak tertentu contohnya. Jadi dia akan terlibat secara aktif. Kemungkinan juga pada masa itu kita akan hentikan sekejap, kita akan adakan sesi soal jawab ke, kan? Ataupun kita suruh kanak-kanak ni membuat pergerakan berdasarkan watak yang ada dalam boneka itu ke. Kan? Jadi maknanya kanak-kanak ni akan terlibat secara aktif. Sebenarnya beberapa unsur yang saya sebut tadi penting sebab inilah sesi pembelajaran sebenarnya. Maknanya dia bukan berpusatkan kepada guru. Kan? Dia berpusatkan lebih kepada murid juga. Bila dia terlibat aktif maknanya dia suka. Suka maknanya dia dapat setup langsung, dia akan dia akan terus faham isi. Banyak kaitan dia. Biasanya kalau dia dia tak terlibat, biasanya kanak-kanak ni dia mungkin dengar dan mungkin dia tak faham. Terlibat, dia akan buat sesuatu perkara itu dan dia faham. Kan? Jadi tajuk yang tadi iaitu mengekal fokus tu adalah satu antara satu sebab lah mengapa boneka ni saya rasa perlu ataupun sesuai laksanakan. Bukan di prasekolah saja sebenarnya. Kita jangan silap di tahun 1, tahun 2 pun masih boleh sesuai lagi. Malahan kalau dewasa pun kan dalam sesi pembelajaran kita masih suka tengok betul. Di sini kan mesti ramai masih tengok kat YouTube tentang boneka ni, tapi dia level tinggi sikit lah. Misalnya di Jepun dia selalu buat, kalau dekat YouTube you tengok Masquerade TV. Masquerade TV. Dia ada sediakan satu channel di mana di situ dia menggabungkan persembahan pentas, lakonan dan boneka. Nanti cuba tengok menghiburkan. Ya, di sana kalau nanti kita nak menghasilkan persembahan boneka yang menggabungkan macam lakonan dan juga boneka, boleh kita jadikan sebagai contoh itu. Ya, cuba tengok selepas ni. Itu satulah. Ada lagi kelebihannya boneka ni. Boleh saya sambung lagi ke? Boleh, tak payah teruskan. Selain daripada itu, dari segi kognitif misalnya, kanak-kanak ni akan digalakkan untuk berimajinasi tau. Berimajinasi dan kreatif. Dia merangsang minda dia sebenarnya. Kemudian biasa jadi akan berinteraksi dengan, contohnya dia berinteraksi dengan bahan ataupun boneka itu. Jadi dia akan flashback balik. Dia akan mengucapkan berdasarkan pengalaman dia. Contohnya di rumah ke, dengan rakan-rakan ke, dengan apa-apa sajalah. Jadi dia menggalakkan kreativiti. Terusnya satu lagi menggalakkan kanak-kanak ini berbahasa. Boneka ni adalah satu media sebenarnya. Menggalakkan kanak-kanak berbahasa. Contoh, kalau kata dalam tu dia ada temu bual ataupun perbualan, soal jawab, ataupun kanak-kanak ini sendiri apabila dia menunjukkan minat, dia akan tanya soalan kat cikgu dia. Kan? Kemungkinan sebelum ni dia diam, senyap saja. Tetapi bila menggunakan kaedah boneka, dia akan bertanya soalan. Menunjukkan minat. Jadi baru nampak yang keberkesanan boneka itu kepada kanak-kanak yang memang sebelum ini dia tak terlibat pun. Baik, selain daripada itu juga kalau dalam sesi lakonan ataupun boneka itu, kanak-kanak ni menyertainya, memegang watak. Dia akan
berimajinasi kan. Kalau skrip ada, biasa kalau kanak-kanak tadika ni skrip, tak ada skrip. Tak baca. Dia tak tahu baca kan. Jadi dia akan sebut berdasarkan apa yang dia tahulah. Ya. Baik,